manhaj as-sunnah dalam bersabar, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan kesabaran. Pada pertemuan yang lepas, kita telah pun membincangkan sedikit sebanyak tentang kedudukan sabar, bentuk-bentuk sabar, sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan kemungkaran, dan juga menghadapi musibah dan ujian. Hari ini ataupun malam ni insya-Allah kita akan teruskan dengan petunjuk Nabi SAW dalam bersabar. Beberapa perkara akan kita sentuh yang mana insya-Allah boleh dijadikan sebagai petunjuk, garis panduan dalam melaksanakan kesabaran. Pertama sekali ialah berterusan dalam bersabar. Di antara petunjuk Nabi SAW di dalam bersabar ialah perkara ini mesti dilakukan secara berterusan. Ketiga-tiga bentuk sabar, sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, dan menghadapi musibah, mestilah sentiasa diteruskan dalam kehidupan manusia. Kita tidak ada lampu merah ataupun apa dipanggil tu, titik berhenti, full stop. Okey. Malangnya manusia mempunyai sifat isti'jal ataupun sifat apa dia? Tergopoh-gapah, kan, tergopoh-gapah. Dengan itu, kadang-kadang bila berlaku sesuatu musibah, kan, orang Islam akan bertanya, kan, antara satu sama lain, sampai bila kita harus tunggu, sampai bila kita nak bersabar, kan. Kita dah lama berada di dalam kesusahan, kita dah lama berada di dalam tekanan. Sampai bila kita nak biarkan kita terus ditindas? Okay? Sampai bila kita nak biarkan musuh kita menindas kita, menzalimi kita? Sebenarnya persoalan ini hanyalah menggambarkan kepada kekurangan dalam kesabaran. Okay? Dan perkara ini telah pun dicatatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan mungkin mungkin imam-imam yang lain dalam kitab-kitab mereka, berkenaan dengan satu kisah, satu riwayat daripada Al-Khabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu anhu. Katanya, ataupun kita bacakan hadisnya, qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah, faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana, faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadid. Daripada Al-Khabbab bin Al-Arad, katanya, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda alaihi salatu wassalam bersandar pada kainnya di bawah bayangan Kaabah. Dia duduk atas kainnya lah, ya, di bawah bayangan Kaabah, dengan berkata, kami kata kepada Rasulullah, mintalah pertolongan untuk kami, doalah untuk kami wahai Rasulullah. Okay? Maksudnya kami telah berada di dalam siksaan, yang disiksa oleh Quraisy. Jadi wahai Rasulullah, angkat tangan, doa, minta kami dibantu. Okay? Adakah susah untuk Rasulullah nak berdoa? Tak susah, kan? Nabi nak angkat tangan dan doa, tak susah. Dan adakah apa rasanya kalau Rasulullah SAW angkat tangan, kedua-dua tangannya, dan berdoa? Adakah akan dimakbulkan? Kita kata peratusan untuk dimakbulkan cukup tinggi. Okay? Tetapi Nabi berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ada di antara mereka lelaki yang ditangkap dan digali lubang lalu diletakkan dalamnya. Okay? Kemudian dibawa gergaji dan diletakkan di kepalanya sehingga dia dibelah dua dengan gergaji tersebut, hidup-hidup, tak ada bius, kan? Ada pula yang dicakar dagingnya, okay, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dhalika an dinihi fama yasuddu dhalika an dinihi wallahi
la yatimanna Allah wallahu la yatimanna hadzal amra atau la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min Sana'a. Saya rasa wallahi bukan wallahu. Wallahi la yatimanna hadzal amru hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Ada pula yang dicakar dagingnya hingga ke tulangnya dengan besi yang tajam ataupun dengan sikat besi. Okey, bi amshatil hadid, sikat besi. Semua ini tidak menjadikannya dengan sikat besi dagingnya hingga ke tulangnya. Okey, maknanya daging dia keluar, yang tinggal hanyalah tulang sahaja, hidup-hidup. Demi Allah, ataupun semua ini tidak menjadikannya berpaling dari agamanya, meninggalkan agamanya. Demi Allah, dia akan menyempurnakan agama ini sehingga kan seorang pengembara mengembara dari Sana'a ke Hadramaut, ya, dua tempat, dua negeri di dalam negara Yaman, dalam keadaan tidak takut kecuali terhadap Allah dan serigala terhadap kambingnya. Akan tetapi kamu semua tergesa-gesa, kamu semua tergopoh gapah. Okey. Jadi hadis ni jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa. Okay, apabila para sahabat minta untuk berdoa. Dan kita kena ingat para sahabat, antaranya Khabbab bin Al-Arad di sini, apabila mereka meminta bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya azab yang dikenakan kepada mereka cukup dahsyat. Okey. Seperti Bilal kan, diletakkan batu besar di atas dadanya. Kemudian siapa lagi? Sumayyah dibunuh, awwalu syahidatin fil Islam, syahidah yang pertama dalam Islam, orang mati syahid pertama dalam Islam. Kemudian suaminya Yasir dibunuh juga. Ammar diseksa sehingga dia terpaksa melafazkan lafaz kekufuran untuk selamatkan dirinya. Okey. Dan banyak lagi yang lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dipukul. Okay. Bila Abu Bakar datang untuk menyelamatkan dia, Abu Bakar pula yang dipukul sehingga tidak diketahui hidungnya daripada matanya, daripada maknanya bengkak dan lebam mukanya. Jadi walaupun diminta dalam keadaan yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan cubaan dan rintangan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perkara itu sebagai satu sunnah. Okey, sunnah bagi orang yang memperjuangkan agama. Okey, selagi mana tidak cukup, selagi itulah dia kena teruskan dan perjuangkan. Okey, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini. Wallahi la yutimmanna hadzal amra. Okey, Allah akan sempurnakan urusan ini, iaitu urusan agama Islam. Okey, sehingga apa? Sehingga seorang lelaki itu akan jalan dengan keadaan aman. Okay, bila agama Islam dah sempurna, hasilnya adalah keamanan. Okay, hasilnya ialah keamanan. Dan di akhir hadis Nabi SAW mensifatkan ataupun memberitahu apakah sebenarnya penyakit yang ada. Okay? Bukan penyakitnya, bukan masalah kena seksa, bukan masalah nak dapatkan bantuan daripada Allah, bukan. Tapi penyakitnya ataupun masalah yang sebenarnya ialah walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kamu adalah umat ataupun orang yang tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Okey. Jadi antara lain hadis ini dan mungkin banyak lagi hadis-hadis yang lain menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berterusan dalam bersabar. Okey, 3 bentuk kesabaran tu kan kita ulang balik semula. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Kita kena teruskan, okey, sampailah kita mati, okay, sehingga ke akhir hayat. Jangan kita terkesan, kita tak boleh terkesan dengan sebutan-sebutan yang datang daripada emosi. Kan? Okey. Tak tahulah, saya mungkin berpandangan antara contoh yang boleh kita kaitkan di sini ialah yang berlaku di negara Arab sekarang ni. Okay, itu adalah hasil daripada istijal, tastajilun, tergesa-gesa. Okay, siapa yang tergesa-gesa? Rakyat tergesa-gesa. Okay, bila ada pemerintah yang zalim, rakyat tergesa-gesa untuk nak
menjatuhkannya. Itu adalah isti'jal. Dan isti'jal biasanya akan menghasilkan kemudaratan yang banyak. Pemerintah tu memang zalim dah, tahulah kan. Tapi adakah bila dia zalim, kita pun boleh buat satu benda, bertindak balas, untuk menghilangkan kezalimannya? Kita bertindak balas dengan satu tindak balas yang tidak diredai oleh Allah, boleh ke? Tak boleh, kan? Dalam hadis-hadis Nabi banyak disebutkan, hatta wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, walaupun pemerintah itu mengambil harta kamu, merampas, dan memukul belakang kamu. Jangan kamu tarik tangan daripada ketaatan. Secara umum tu masih kena taat, tapi benci apa yang dibuat, ya. Berdoa supaya dia mendapat hidayat, ya. Menasihatinya, ya. Itu semua kena buat, tetapi tidak boleh memberontak. Afala nunabidhum bisayf. Secara umumnya kan ada kita ambil potongannya, alangkah baik ataupun bukankah elok kami memeranginya ataupun menghadapinya dengan pedang? Apa Nabi kata? La, tidak, selagi mana solat masih didirikan. Jadi masih selagi mana tidak ada kekufuran yang jelas. Kekufuran jelas tu memang jelas menolak satu-satu rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Bila jelas menolak, barulah perlu dilakukan sesuatu. Dan itu pun disyaratkan supaya tidak ada pertumpahan darah. Sekarang ni berapa banyak darah yang ditumpahkan? Yang paling sikit kat mana? Rasanya lah, kan. Ikut yang kita baca tu, yang sebenarnya kita tak tahu macam mana, tapi yang ikut yang kita baca, paling kurang rasanya di Mesir agaknya. Kenapa? Kerana pemerintahnya mengundur. Yang paling dahsyat sekali kat mana? Libya. Kerana pemerintahnya berdegil. Baru-baru ni, tak tahulah dalam berita jugalah, kan. Pemerintah mengeluarkan, maknanya Muammar al-Qaddafi mengeluarkan kenyataan bahawa serangan NATO telah mengorbankan 3 wartawan yang tidak berdosa. Saya dengar tu kata, ya Allah, kata, kan, yang kau bunuh berpuluh-puluh ribu yang tak berdosa tu, tak engkau sebut pula, kan. Tapi bila NATO serang, kan, yang 3 wartawan yang tidak berdosa terbunuh, sebut pula benda tu. Seolah-olah macam mana mi'yar, mana mizan, mana pertimbangan yang ada pada dia. Tapi apa pun, kita apa yang kita mampu ialah nak pergi sana nak tolong, kan. Tak ada, kita hanya akan menambahkan bilangan yang terbunuh aja, kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba berdoa, dan terus berdoa. Itu yang kita mampu. Setakat ni lah kita ni, maksudnya orang-orang awam ni lah. Kalau pemerintah pula lain lah, adalah cara mereka, kan. Jadi pandangan saya bahawa itu adalah hasil daripada isti'jal. Kawan-kawan Arab pun bila datang mengatakan ini satu kesilapan rakyat. Kerana kalau dibiarkan, Muammar Qaddafi, tengok tak muka dia macam mana. Tak, bukan nak kata bodoh tak bodoh, kan. Tengok muka dia, dah tua ke muda lagi? Tua dah, kan. Rasanya berapa lama sangat dia akan kekal? Tak lama, paling banyak pun 10 tahun. Tapi 10 tahun tu dia akan dikira lama oleh orang yang berada di sana, kerana ni penyakit ni, iaitu isti'jal. Tergesa-gesa. Saya bukan nak kata siapa salah, tapi saya nak mengatakan cara yang sebenarnya bagaimana. Dan kita tetap mendoakan untuk ikhwan kita yang berada di sana.